Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Seperti yang kita sedia maklum, Malaysia ni terdiri daripada pelbagai agama dan kaum. Walaupun majoriti di Malaysia adalah kaum Melayu, tetapi terdapat juga kaum lain seperti kaum Cina, kaum India dan lain-lain. Kepelbagaian inilah yang membuatkan Malaysia dikenali sebagai negara yang unik. Jadi hari ini saya dan rakan kumpulan akan berkongsikan tentang pakaian tradisional suku kaum di Malaysia. Antara kaum yang akan kami kupaskan adalah kaum India, kaum Bajau, kaum Iban, kaum Karazan dan kaum Cina. Kita akan mulakan dengan kaum India. Dhoti merupakan pakaian tradisional untuk kaum lelaki India. Dhoti diperbuat daripada lembaran kain putih yang panjang. Terdapat juga dhoti yang berwarna kuning pudar atau kuning susu. Kain ini terlilit pada bahagian pinggang dan diikat pada celah peha kemudian disangkut pada bahu. Kain tersebut kebiasaannya dihiasi dengan manik-manik kecil supaya ia kelihatan lebih menarik. Biasanya dhoti dapat dilihat pada hari perkahwinan dan musim perayaan. Dhoti kebiasaannya dipakai dengan kurta pula di atasnya. Gabungan itu dikenali sebagai kurta pula dhoti atau dhoti Punjabi. Seterusnya kurta. Kurta merupakan baju longgar yang panjangnya sehingga lutut. Ia dihasilkan daripada kapas dan sutera. Kurta mempunyai belahan pada sisi kiri dan kanan yang akan memudahkan pergerakan. Kemudian, pakaian tradisional kaum India bagi wanita adalah sari. Sari diperbuat daripada pelbagai jenis kain, warna dan corak. Panjang sari adalah antara 5 hingga 6 meter. Sari sering digayakan dengan memakai kain dalam yang warna seakan-akan sama untuk memudahkan dan memastikan ia kelihatan lebih cantik dan kemas. Cara pemakaian sari adalah ia akan dililit pada bahagian badan dan kemudian bahagian hujungnya yang bersulam akan diletakkan di atas bahu. Sari akan dipakai oleh gadis India apabila mereka telah memasuki alam dewasa. Ini adalah contoh sari. Dan akhir sekali adalah salwar kameez atau lebih dikenali sebagai baju Punjabi. Ia terdiri daripada blaus yang panjang dan seluar panjang yang labu. Baju Punjabi akan dipakai dengan kain dupatan sebagai aksesori yang akan diletakkan di sisi bahu. Pakaian tradisional kaum Bajau. Kaum Bajau terdiri daripada dua, iaitu Bajau Sempurna dan Bajau Samar. Bajau Sempurna atau lebih dikenali sebagai Bajau Laut menetap di daerah Timur Sabah yang kaya dengan keindahan pulau seperti Pulau Simpadan yang diiktiraf sebagai destinasi pelancongan terbaik di Asia. Pekerjaan bagi Bajau Sempurna lebih tertumpu kepada penangkapan hasil laut. Bajau Samar atau lebih dikenali sebagai Bajau Darat menetap di Kota Belud. Mereka bekerja sebagai petani dan nelayan di pesisiran pantai barat. Mereka juga mahir dalam aktiviti menunggang kuda. Perbezaan antara Bajau Samar dan Bajau Sempurna dari segi pemakaian tradisional dan alat perhiasan. Latar belakang pemakaian. Dalam berpakaian dalam adat suku Bajau, mereka memenuhi unsur syar'i dan tidak berlebihan. Setiap orang Bajau akan mengenakan busana adat dengan dua syarat, iaitu menutup aurat dan menjadikannya sebagai perhiasan. Pakaian tradisi biasanya dipakai dalam sesuatu majlis untuk perayaan yang disambut oleh kaum tersebut. Sebagai contoh, majlis perkahwinan untuk melambangkan sesuatu adat tersebut. Pakaian yang dikenakan oleh Bajau Samar dikenali sebagai badu sipak dan biasanya digayakan ketika majlis bersanding atau sepak manggis. Bagi etnik lelaki, mereka menggayakan baju itu dengan baju sampit iaitu baju, tanjak, seluar, ikut pangkat atau tali pinggang dan selendang. Bagi wanita pula, mereka menggayakan baju itu dengan blaus badu sampit dan kain sarung olos berangki yang diperbuat daripada satin. Dengan blaus badu sampit dilabuhkan dan dibelah hingga kepada siku sehingga menampakkan
lengan baju di bahagian dalam. Serempak sebagai perhiasan di atas kepala yang berwarna emas. Mandapun sebagai perhiasan leher, iaitu kain baldu yang dihiasi emas. Tali pinggang diperbuat daripada perak dan selendang di bahu. Bagi bajau sempurna pula, pakaian mereka lebih dikenali sebagai ala bimbang. Pakaian ini dipakai ketika majlis perkahwinan dan keramaian seperti sambutan Regata Lepa atau pesta air yang dilakukan pada April setiap tahun, di mana penari-penari akan memakai pakaian tersebut dalam pelbagai warna. Pakaian ala bimbang akan dikenakan dengan memakai baju baldu hitam dan kain sarung dan perhiasan seperti jabang iaitu mahkota, kambut, tali pinggang dan tanjak bagi pemakai lelaki, selain perhiasan manik pada baju dan bungkah atau gelang yang berwarna keemasan. Bagi penari, sudah menjadi adat rasa mereka untuk mengenakan sarung kuku dan salung untuk bagi menunjukkan lagi lemah gemalan tarian igal-igal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afiq Jazimin bin Azmi. Saya akan menerangkan tentang pakaian tradisional kaum Iban di Sarawak. Pertama sekali kita akan pergi kepada pakaian tradisional kaum lelaki terlebih dahulu, yang mana diberi nama baju burung. Baju burung ini biasanya berwarna merah dan akan dihiasi dengan benang yang berwarna emas. Baju ini akan dihiasi dengan pelbagai aksesori. Antaranya ialah ketapu. Ketapu ialah sejenis mahkota yang diletakkan di atas kepala yang diperbuat daripada rotan dan mempunyai unsur-unsur burung yang mana mereka akan meletakkan batang seperti pelepah burung di atas kepala mereka. Yang kedua, kita mempunyai gagung, yang mana gagung ini seperti jaket kulit yang dipakai di luar, yang mana kulit ini ialah daripada haiwan-haiwan liar yang mereka buru. Dan gagung ini juga dipakai kebiasaannya oleh orang-orang yang berpengaruh kuat dan juga kacak di kalangan mereka. Dan mereka akan dikenali sebagai keling. Keling ini membawa maksud seperti gagah, kacak dan juga tampan seperti yang saya sebutkan tadi. Aksesori yang ketiga ialah untuk senjata mereka, iaitu senjata itu dan juga terabai. Kita mula daripada senjata terlebih dahulu. Senjata ini ialah yang mana dikategorikan kepada dua. Yang pertama berbentuk lembing, yang kedua berbentuk seperti parang ataupun pedang. Dan terabai ini ialah pelindung mereka yang berbentuk panjang dan mempunyai bucu yang tajam di kedua-dua belah hujung. Dan yang terakhir ialah marik. Marik ialah jenis rantai yang digunakan di leher mereka, yang mana disulam dengan menggunakan manik. Ada juga di antara mereka yang menggunakan taring haiwan liar sebagai hiasan kepada marik tersebut. Dan itu adalah sebahagian daripada aksesori yang digunakan oleh kaum lelaki ketika menghiasi pakaian tradisional mereka. Seterusnya kita akan pergi kepada pakaian tradisional kaum wanita pula, mana pakaian mereka dikenali sebagai ngepan iban. Ngepan iban ini asal usulnya dikatakan berasal daripada seorang wanita yang bernama Umang pada masa dahulu. Dan pakaian mereka dihiasi dengan pelbagai hiasan yang cantik dan juga berharga. So, antara hiasan yang mereka pakai ialah sugu tinggi. Sugu tinggi ini satu benda yang diletakkan di kepala berbentuk seperti mahkota dan berwarna perak selalunya. Yang kedua ialah morek empang. Morek empang ialah sejenis kain yang bentuk seperti baju, yang mana kain tersebut hanya menutup bahagian dada mereka. Jadi mereka akan pakai baju ngepan iban seperti biasa dan akan sarung baju yang hanya menutup dada tu. Ketiga ialah kain karab. Kain karab ialah jenis kain yang digunakan di bahagian pinggang mereka hingga ke bahagian lutut untuk menutup bahagian bawah mereka lah. Yang keempat ialah lampit. Lampit ini ialah jenis tali pinggang yang berwarna perak. Yang terakhir ialah aksesori yang bernama sementing buncai. Sementing buncai ini ialah satu aksesori yang mana berbentuk seperti koin ataupun shilling yang mana disusun memanjang di pakaian mereka. Itulah aksesori yang selalu mereka gunakan, dan kebanyakan aksesori mereka ini lebih kepada sesuatu yang nilai seperti perak. Kalau dibandingkan dengan lelaki, aksesori lelaki lebih kepada ke arah seperti zaman orang dulu ini berperang. So itulah perbezaan antara lelaki dan perempuan. So sampai di sini saja keterangan saya. Kalau ada salah silap, saya mohon ampun dan sekian, terima kasih.
Assalamualaikum, nama saya Nozani binti Hassan. Nombor metik saya ialah D221498. Saya ingin bentangkan tajuk tentang pakaian tradisional Kadazan orang Sabah. Sepertinya kita sudah maklum, terdapat banyak kumpulan etnik di bawah komuniti Pemogo Muslim dan antaranya adalah bangsa Kadazan dan Dusun. Selain daripada pelbagai jenis makanan yang enak, mereka juga mempunyai pakaian tradisional tersendiri yang unik. Busana tradisi suku kaum Kadazan serta Dusun kaya dengan ciri-ciri khas mereka. Ini adalah kerana ia berlainan di antara satu tempat dengan tempat yang lain. Setiap etnik dalam kaum Kadazan serta Dusun ini mempunyai perbezaan dari segi pakaian. Contohnya seperti masyarakat kaum Kadazan Dusun akan memakai pakaian tradisi mereka sewaktu perayaan, tanda keamatan dan juga semasa pertandingan undur ngadau atau ratu cantik, dan sedikit berbeza bergantung dengan kawasan mereka. Bagi masyarakat yang tinggal di Panampang, lelaki akan memakai baju gaun, seluar soba, bengkong togok dan sigar. Bagi wanita, mereka akan memakai baju pendek sing langgam, kain labuh dan selendang batik yang dilengkapi tali pinggang himpok. Bagi yang tinggal di Papua, lelaki dan perempuan akan memakai baju fabrik baldu hitam yang berhiaskan renda kuning keemasan. Cuma lelaki akan dilengkapkan dengan kepala sigar dan kain desta. Wanita akan memakai siung daripada anyaman bulu halus lepas siap dipakai baju fabrik baldu hitam. Mereka akan dihiaskan dengan gelang tangan dan tali pinggang siring perak. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Ni hao. Tadi kawan-kawan saya dah bercakap tentang pakaian tradisional di kaum Malaysia kan, iaitu India, Bajau, Iban dan juga Kadazan Dusun. Sekarang saya pula akan bercakap tentang pakaian tradisional di Malaysia. Mungkin ramai daripada kita tidak pernah melihat pakaian tradisional Cina memandangkan ia tidak lagi dipakai dan digayakan dalam kehidupan seharian. Pakaian tradisional Cina adalah evolusi daripada jangkit dan seluar atau gaun panjang yang longgar dan juga potongan yang lurus. Pakaian ini mencerminkan estetika, falsafah dan juga nilai sosial tradisional Cina apabila mereka berevolusi sepanjang lebih 3,000 tahun sejarah mereka yang cukup panjang. Orang Cina telah lama mengekalkan gaya timur yang konservatif dalam pemakaian yang dipengaruhi oleh pemikiran Confucian dan juga fungsi etika. Pakaian mereka juga tidak mendedahkan bentuk badan dengan ketara. Kita biasa dengar mengenai jurusan kain. Tetapi tahukah anda bahawa ada beberapa dari pakaian tradisional Cina yang popular, iaitu yang pertama adalah Angfu. Angfu adalah pakaian tradisional Cina yang tertua. Sebagai dinasti Han, Angfu telah diterima pakai dan dinaik pangkat oleh golongan pemerintah dan kemudiannya menjadi pakaian kebiasaan oleh orang Cina Han. Tapi pada masa kini, orang Cina dah jarang memakai Angfu kecuali pada majlis khas di perayaan ataupun majlis perkahwinan dan juga oleh gaya tinggi atas yang ibu berjuk dan menggunakan lapar. Yang kedua adalah Cheongsam. Cheongsam ataupun dikenal sebagai Qipao merupakan pakaian tradisional yang paling popular. Cheongsam terkenal daripada campur iaitu gaun panjang daripada wanita mancung pada dinasti Qing 1644 sehingga 1112. Orang etnik Lancung juga dipanggil oleh orang Qi oleh orang Han atau gaun panjang mereka dinamakan Qipao. Cheongsam berasal daripada dinasti Qing dan sejak itu telah berkembang menjadi variasi Beijing, Shanghai dan juga Hong Kong yang dibezakan oleh hiasan, warna, bahan dan juga ragam bentuk. Yang ketiga adalah Suit Mao, iaitu pakaian tradisional lelaki. Suit Mao juga dikenali sebagai Zhongshan iaitu adalah sejenis pakaian lelaki. Su Zhongshan mencipta Suit Zhongshan dengan menggabungkan gaya pakaian barat dan Cina. Ia menyatukan elemen pakaian tradisional Cina dan barat dalam rangka bentuknya. Oleh kerana struktur simetrinya, penampilan yang moden, keamanannya, Suit Zhongshan boleh dipakai dalam situasi formal dan juga casual. Yang keempat adalah Suit Tang, iaitu jaket nasional Cina. Suit Tang hanya diketahui bahawa wujud di dinasti Qing. Ia diilhamkan dari sejenis pakaian Manchuria, iaitu gaun putih. Suit Tang lebih kerap dikaitkan dengan pakaian Cina berbanding dengan pakaian dari dinasti Tang. Sahaja daripada saya tentang pakaian tradisional Cina di Malaysia. Demikian tamatlah sudah perbincangan daripada kumpulan kami tentang pakaian tradisional suku kaum Malaysia. Kami berharap bahawa segala ilmu yang kami cerita pada hari ini memberi manfaat dan juga ilmu yang baru kepada anda semua. Sekian, terima kasih.